Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk murid-murid 5 tawakal, Ustaz harapkan semuanya sihat-sihat, diberikan kecerdasan minda serta kesihatan tubuh badan. Baik, hari ini kita akan belajar satu tajuk berkaitan dalam subjek ataupun dalam maddah munakahat, iaitu nusyus. Dalam maddah munakahat, tajuk yang pertama ialah nusyus. Nusyus dari segi bahasa ialah derhaka atau ingkar. Ingat, derhaka atau ingkar. Nusyus dari segi syarak ialah meninggalkan kewajipan suami isteri yang ditetapkan oleh syarak. Nusyus dari segi syarak ialah meninggalkan kewajipan suami isteri yang ditetapkan oleh syarak. Baik, nombor 3. Nusyus boleh berlaku kepada isteri dan suami. Dua-dua boleh. Suami dan isteri yang melanggar, yang meninggalkan kewajipan mereka sebagai suami isteri, boleh digelar sebagai nusyus. Kita tengok hukum nusyus. Okay. Haram dan berdosa besar jika berlaku nusyus kepada kedua-dua pasangan suami isteri. Haram dan berdosa besar. Ingat tu, nusyus adalah berdosa besar dan haram jika berlaku kepada pasangan suami isteri. Kita tengok apa dia yang boleh dilakukan ataupun dikategorikan sebagai nusyus. Nusyus dengan perbuatan dan nusyus dengan kata-kata. Ada dua cara untuk dijatuhkan sebagai nusyus. Yang pertama, nusyus dari segi perbuatan. Yang kedua, nusyus dengan kata-kata. Kita tengok yang daripada perbuatan. Nusyus dengan perbuatan yang dilakukan oleh isteri. Kita tengok yang pertama, nombor 1, bermasam muka atau menjauhkan diri apabila dipanggil oleh suaminya. Si Markon balik kerja, dia panggil lah Markona. Markona tak nak tengok, masam muka, merajuk. Tak boleh. Si Markon balik, si Markona kenalah layan ataupun apabila Markon panggil, Markona kenalah datang. Tak bolehlah masam muka, tak bolehlah menjauhkan diri. Itu pun dah dianggap sebagai nusyus dari segi perbuatan. Keluar rumah tanpa izin suami atau tiada keuzuran yang diharuskan oleh syarak. Sebagai seorang isteri, kalau nak keluar daripada rumah, mesti dan wajib minta izin oleh suami. Kalau suami tak benarkan, walaupun nak pergi kedai, tak boleh. Jangan pergi kedai, duduk rumah je diam-diam. Tak boleh keluar. Kalau keluar, langkah sahaja keluar rumah, dianggap sebagai nusyus. Tak memukul suami dengan tujuan untuk mendera suami. Walaupun kedengaran agak janggal kat situ, tapi ada kes yang isteri ini memukul suami. Sebab suaminya malas ke, suaminya tak nak buat kerja apa-apa ke, dipukul. Tapi mestilah dengan tujuan untuk mendera suami. Okey, itu pun dianggap sebagai nusyus dari segi perbuatan bagi isteri. Kemudian kita tengok contoh pada suami. Yang pertama, mengabaikan tanggungjawab untuk memberikan nafkah yang mencukupi, didikan agama yang sempurna dan penjagaan kesihatan yang baik. Sebagai seorang suami, tanggungjawabnya lagi berat. Kalau awak tak mampu nak sediakan nafkah yang mencukupi, didikan agama yang sempurna, penjagaan kesihatan yang baik, jika isteri minta nusyus kepada anda, boleh, sebab anda tak melakukan tanggungjawab anda. Yang kedua, mendera secara zahir dan batin terhadap isteri. Pun sama, awak pukul isteri. Sebagai seorang suami, pukul isteri. Ataupun membiarkan isteri selama berhari-hari tanpa disentuh. Ataupun tanpa bersama-sama mereka, pun dianggap sebagai nusyus. Seterusnya, suami tidak memberi hak giliran kepada isteri-isteri yang dipoligami. Baik, tahu tak poligami? Poligami ni yang kahwin melebihi daripada satu. Jika seorang suami mengahwini lebih daripada seorang, maka
hendaklah suami itu adil dalam meletakkan atau memberikan masa yang sama rata kepada isteri-isteri mereka. Contoh, ada 2 isteri. Daripada Ahad ataupun daripada Ahad, Isnin, Selasa, isteri pertama. Rabu, Khamis, Jumaat, isteri kedua. Macam gitu. Kena adil. Tak boleh satu minggu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, isteri pertama, Sabtu saja. Hari Sabtu untuk isteri kedua. Tak boleh. Suami tak boleh buat macam gitu. Kena buat hak giliran yang sama. Kalau tak, lelaki tersebut boleh dijatuhkan dalam kategori nusyus. Baik. Tadi perbuatan. Sekarang kita tengok nusyus dengan kata-kata. Contoh nusyus bagi isteri. Isteri lakukan apa yang boleh dikategorikan sebagai nusyus? Yang pertama, bercakap kasar atau menengking ketika menjawab pertanyaan suami. Tak boleh, jangan meninggikan suara. Faham? Sebagai seorang isteri, jangan meninggikan suara untuk bercakap dengan suami ataupun marah-marah ataupun dekat menengking. Tak boleh. Itu juga boleh dikategorikan sebagai nusyus. Yang kedua, membantah dengan bahasa yang kasar terhadap percakapan atau kemahuan suaminya. Pun tak boleh bantah dengan bahasa yang kasar terhadap cakapan dan kemahuan suaminya. Tak boleh. Baik, seterusnya. Yang ini contoh pada suami. Membuat cacian atau mengeluarkan kata-kata kurang sopan terhadap isterinya. Itu pun tak boleh. Dianggap sebagai nusyus bagi seorang lelaki. Sama juga sebagai perempuan. Kalau mengatakan kata-kata kesat ataupun kasar pun tak boleh. Sama juga sebagai suami. Tak boleh mengeluarkan kata-kata kurang sopan. Seterusnya, menceritakan keaiban isterinya dalam apa juga bentuk. Sama ada secara langsung atau melalui media. Dalam grup WhatsApp ataupun dalam Facebook. Cerita, isteri aku tak pandai masak. Tak boleh. Itu juga dianggap sebagai nusyus. Ataupun cerita, isteri aku setiap hari keluar rumah tak pakai makeup, tak nak lawa-lawa. Dia cakap macam gitu. Tak boleh. Jangan mengutuk, jangan keluarkan aib apa-apa tentang keluarga kita di dalam Facebook ataupun dalam grup WhatsApp ke, beritahu kawan-kawan baik kita. Jangan simpan aib itu untuk keluarga. Itu juga kalau dilakukan boleh dianggap sebagai nusyus. Kita tengok apa punca-punca yang membawa kepada nusyus. Kalau orang yang melakukan nusyus ni, kenapa? Yang pertama, suami atau isteri kurang pendidikan agama. Baik, jika suami dan isteri mempunyai ilmu agama yang mencukupi, insya-Allah mereka tak akan nak tinggikan suara, nak keluarkan kata-kata kesat, nak buruk-burukkan pasangan masing-masing. InsyaAllah akan terjaga keluarga masing-masing. Yang kedua, kelalaian suami dan isteri dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Baik, kalau perempuan marah-marah lelaki tu sebab lelaki tu malas, lelaki tu asyik duduk rumah main phone, tengok TV, tak nak kerja. Macam mana isteri tak marah? Ataupun isterinya duduk rumah tak nak masak, duduk rumah tengok TV, layan Korea. Gelak-gelak tapi tak masak, tak bersihkan rumah, anak-anaknya tak disiap-siapkan. Itu pun dah mereka lupa akan tanggungjawab masing-masing, maka bolehlah terjadinya nusyus tersebut. Diorang akan melanggarlah hukum syarak yang ditetapkan. Seterusnya, gangguan atau campur tangan oleh pihak ketiga yang mempengaruhi perhubungan suami isteri seperti mertua, ipar duai, kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Dalam keluarga, hendaklah diselesaikan dalam keluarga sahaja. Jangan ada campur tangan dengan ibu ataupun ibu mertua. Nanti awak dah besar semua, awak boleh faham, insyaAllah. Seterusnya, masalah ekonomi rumah tangga yang tidak dapat diuruskan dengan baik. Semasa dalam perkahwinan, aturan ataupun awak punya rancangan penggunaan duit mestilah secara elok. Macam sekarang, awak masih diberikan duitnya oleh ibu bapa awak. Tapi nanti bila dah besar, bila dah kerja, awak akan kahwin, mesti awak dah ada kerja. Kemudian awak kena bagi nafkah pada isteri awak duit, awak kena sediakan rumah, kena sediakan
pakaian untuk isteri awak, semua itu mestilah secara stabil ataupun secara elok. Jika awak tidak memberikan nafkah pada isteri, awak tak ada duit, awak tak ada rumah, rumah kena rumah kena tarik, ataupun awak ada kereta, awak kena keretanya kena tarik oleh bank, tak bayar semua. Itu juga boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan ataupun berlakunya kesalahfahaman ataupun jadi tak selesa dalam hubungan suami dan isteri. Maka itu juga boleh terjadinya nusyus di situ. Kemudian apa kita tengok kesan nusyus? Apabila dah terjadi nusyus, kita tengok apa jadi dia. Pengabaian tanggungjawab kepada keluarga, hilang rasa hormat menghormati dalam keluarga, pengabaian kewajipan suami dalam memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri, membawa kepada penceraian. Harap dijauhkan sekali. Yang terakhir tu membawa penceraian. Baik, ini adalah latihan kamu. Kamu perlu tulis dalam buku tulis. Kemudian hantarkan pada selewat-lewatnya malam ini. Itu saja. Kalau tak faham, boleh tanya saya terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.